Ke arah memperkasa ATM, kerajaan perlu gandakan usaha. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya, Muhammad Shah Musa. Kerajaan perlu melipat gandakan usaha untuk terus memperkasa dan memodernkan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah perkara tersebut perlu agar ATM sentiasa memiliki keupayaan untuk mendukung dasar negara dalam menghadapi pelbagai bentuk ancaman. Kerajaan berita juga wajar memberikan tumpuan dalam menjaga aspek kebajikan dan kesejahteraan warga Angkatan Tentera Malaysia serta keluarga mereka. Seri Paduka Baginda bertitah pada istiadat pembarisan pentauliahan diraja dan penggunaan watikah tauliah pegawai Kadet ATM tahun 2023 di Kem Perdana Sungai Besi, Kuala Lumpur. Sultan Abdullah turut menyambut baik dan menghargai hasrat murni kerajaan untuk membina serta menaik taraf kediaman dan prasarana untuk kemudahan warga ATM. Pada istiadat itu, Seri Paduka menyampaikan watikah pentauliahan kepada 228 pegawai kadet ATM yang menamatkan pengajian ijazah sarjana muda di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Mereka terdiri daripada 136 kadet Tentera Darat Malaysia TDM dan masing-masing 46 Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Kesemua mereka ditauliahkan sebagai pegawai muda ATM dengan pangkat Lieutenant Muda selepas menamatkan program ijazah dan latihan ketenteraan tahun akhir selama 6 bulan di Kolej Perkhidmatan yang tamat pada 30 April lepas. Istiadat turut menyaksikan Lieutenant Muda Muhammad Nur Zaini Norizam dinobatkan sebagai pegawai kadet terbaik keseluruhan. Jika ditanya tentang perasaan, tentulah saya bangga dan saya juga berharap dapat membanggakan kedua ibu bapa saya yang datang daripada kampung Pasu Gudang Johor. Jadi saya mengharapkan ini menjadi pembangkit semangat kepada adik-adik saya yang lain kerana saya anak sulung kepada 4 orang adik-adik. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Saya telah dinobatkan sebagai pegawai kadet terbaik Tentera Darat dan saya bersyukur kepada Ilahi kerana bukan senang, bukan mudah untuk mendapatkan anugerah ini dan saya juga bersyukur kerana telah berjaya menamatkan pengajian di PNM dan juga digelar sebagai seorang pegawai muda Angkatan Tentera. Sebagai seorang jurulatih, satu kebanggaan bagi jurulatih apabila orang yang kita latih selama ini berjaya menamatkan latihan di Akademi Latihan Ketenteraan ini. Pada saya, semua jurulatih mempunyai perasaan yang sama. Melihat penuntut mereka berjaya adalah satu kebanggaan kepada kita. Jadi harapan saya agar pegawai kadet yang ditauliahkan pada hari ini, pegawai muda yang bakal bertugas di pasukan kelak dapat melaksanakan tugas dengan baik, bawa segala asas yang diajar di akademi ini untuk digunakan di pasukan kelak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Raya Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub telah selesai menjalani pembedahan pagi tadi selepas disahkan alami pendarahan otak. Beliau kini sedang menerima rawatan susulan di unit rawatan rapi dan dalam pengawasan pasukan perubatan di Hospital Sultanah Bahiyah Arusta, Kedah. Perkara itu dimaklumkan setiausaha akhbarnya Syakirin Husnal menerusi satu kenyataan. Semalam, Datuk Seri Salahuddin dikejarkan ke hospital berkenaan untuk mendapatkan rawatan pada pukul 10.15 malam selepas mengalami mual dan muntah-muntah. Pejabat menteri meminta orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menimbulkan kekeliruan berhubung status kesihatan Datuk Seri Salahuddin. Pejabat menteri turut mengucapkan terima kasih buat semua yang mendoakan kesejahteraan dan memberi sokongan berterusan kepada beliau. Tindakan sangat biadab, demikian tegas Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil sesulan aksi bercium vokalis Matty Healy dengan pemain bassnya pada konsert di Good Vibes Festival 2023 di Sepang malam tadi.
Wakilis kumpulan The 1975 itu turut menghina undang-undang berkaitan LGBT di Malaysia sewaktu membuat persembahan. Fahmi menerusi hantaran di Twitternya berkata beliau telah memanggil pihak penganjur untuk mendapatkan penjelasan berkenaan isu tersebut hari ini. Tambah beliau pihaknya juga akan berhubung dengan pihak berkuasa untuk mendapatkan laporan penuh. Pada konsert malam tadi, Matty Haley menunjukkan pelbagai aksi kurang sopan dan aksi biadab ketika melakukan persembahan. Dia didakwa memegang botol arak dan meludah ketika persembahan selain membuat ucapan hina undang-undang Malaysia mengenai lesbian, gay, biseksual dan transgender LGBT sebelum mencium pemain bassnya Rose McDonald. Lembaga Pembangunan Langkawi LADA yakin sasaran yang ditetapkan bagi kemasukan pengunjung ke Langkawi pada tahun 2023 iaitu sebanyak 3.2 juta orang mampu dicapai. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perancangan dan Pembangunan LADA Wan Kamarul Faisal Wan Kamardin menjelaskan keyakinan itu didorong data kemasukan pelancong setakat 30 Jun yang melepasi jumlah 1.3 juta. Tambahnya, beberapa acara peringkat antarabangsa dan kebangsaan yang akan diadakan di Pulau Langkawi juga mampu dijadikan platform untuk mencapai sasaran berkenaan. Antara usaha yang dilaksanakan LADA adalah menyertai beberapa pameran pelancongan dalam dan luar negara. Katanya lagi, perkhidmatan penerbangan sewa khas penting bagi menggerakkan ekonomi dan sektor pelancongan di Pulau Pelanginan itu. Walaupun tarikh dan detailnya kita akan umumkan kemudian apabila telah dimuktamadkan. Beliau temis selepas menyambut penerbangan sewa khas daripada Chengdu, China di lapangan terbang antarabangsa Langkawi pagi ini. Dianggarkan lebih 10 penerbangan khas dari Chengdu akan tiba ke pulau itu sehingga hujung tahun ini. Lebih 30,000 pengunjung disasar hadir ke mini karnival usahawan desa anjuran Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dengan jangkaan nilai jualan mencecah RM200,000 sekaligus kembali merancakkan ekonomi khususnya usahawan luar bandar. Perincian mengenainya terus bersama wartawan Fauzura Yusof di lokasi. Baik Syah, kemeriahan dapat disaksikan di Stadium Sungai Besar Sabak Bernam hari ini, yang mana hari ini satu lagi acara yang cukup hebat iaitu Mini Karnival Usahawan Desa KUD at Sungai Besar Sabak Bernam Selangor telah pun bermula semalam sebenarnya dan akan berakhir harinya esok dan pastinya hari ini menjadi hari yang cukup istimewa kerana hari ini sebenarnya dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya boleh katakan juga acara ini menjadi satu medan ataupun satu platform terbaik untuk mempromosikan kemudahan serta insentif yang disediakan oleh kementerian dan juga agensi yang dapat membantu perkembangan perniagaan usahawan luar bandar dengan penglibatan beberapa agensi di bawah KKDW iaitu Mara, Risda, Kemas, Felka Berhad merangkumi sektor pemakanan, perkhidmatan dan juga tekstil. Selain aktiviti jualan, pameran, agensi dan anak syarikat yang memfokuskan kepada keusahawan dan pendidikan serta penawaran kemudahan pembiayaan turut disediakan pada hari ini. Jadi bagi memeriahkan juga suasana mini KUD at Sungai Besar, beberapa aktiviti tarikan pengunjung turut diadakan termasuklah selawat perdana, khidmat gunting rambut dan juga servis motor percuma. Jadi pada anda semua yang berada di sekitar ini ataupun yang di luar itu, kalau bagi anda yang belum lagi berkesempatan untuk datang untuk hadir pada hari ini, jangan risau kerana esok masih ada lagi. Esok ialah hari terakhir untuk anda menghadiri mini karnival ini. Jadi baik, saya rasa itu sahaja perkembangan di Sabak Bernam Sungai Besar untuk perkembangannya mini karnival hari ini. Terus saja bersama dengan Syah di Angkasa Puri. Silakan Syah. Terima kasih Zura. Sambutan Hari Sarawak ke-60 tahun bertemakan Sarawak Maju Makmur berlangsung di Kuching pagi tadi. Selain acara utama iaitu perhimpunan dan perarakan di Padang Merdeka, turut diadakan majlis penganugerahan pingat peringatan Jubli Intan sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Untuk perinciannya, kita bersama wartawan Monica Gary di sana.
Silakan. Terima kasih Syah Musa di Angkasa Puri. Ketika ini saya berada di sebuah hotel terkemuka di Kuching ini bersempena dengan majlis penganugerahan pingat peringatan Jubili Intan yang diadakan sempena sambutan Hari Sarawak di Kuching hari ini. Jadi istiadat penggunaan pingat ini dihadiri oleh Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Menteri-Menteri dan juga Timbalan Menteri Sarawak serta ketua-ketua masyarakat di negeri ini. Dan pada petang ini menyaksikan seramai 5 penerima dianugerahkan pingat pemacu peringatan cemerlang Jubili Intan yang didahului oleh Tan Sri Dato' George Chan Hong Nam, Datuk Petinggi Tan Sri Dato' Alfred Jabu Numpang, Datuk Amar Tan Sri Haji Bujang Muhammad Noor, Tan Sri Leonard Linggi juga dan Tan Sri Leo Mogi. Manakala 41 lagi penerima akan menerima pingat peringatan cemerlang Jubili Intan Emas, antaranya isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Haja Jumaani Tun Tuanku Haji Bujang dan Timbalan-Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Emas, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan serta Dato' Sri Dato' Sim Kui Hian. Majlis ini menyaksikan penerima pingat yang terdiri daripada pemimpin-pemimpin yang terdahulu dan juga yang masih berjuang bagi memperingati jasa dan bakti mereka sepanjang perkhidmatan di negeri ini dan berjaya memajukan Sarawak sehingga ke 60 tahun kemerdekaannya pada hari ini. Jadi sambutan Hari Sarawak ini tidak terhenti di sini sahaja. Pada sebelah malam nanti akan diadakan konsert untuk rakyat dan juga perarakan kapal berhias pada hujung bulan ini. Dan bagi masyarakat di Sarawak selamat menyambut Hari Sarawak dan bersamalah kita memakmurkan negeri ini. Itu saja yang dapat saya kongsikan dari Kuching Sarawak sempena majlis penganugerahan pingat peringatan Jubili Intan sempena sambutan Hari Sarawak pada hari ini. Kembali kepada Syah Musa di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Monica. Lebih 30,000 pengunjung disasar hadir ke mini karnival usahawan desa anjuran kemajuan desa dan wilayah dengan jagaan nilai mencecah RM200,000. Baik, sekarang saudara kita ke Sabah. Ketika ini berlangsungnya sambutan Hari Koperasi Negara di sana. Baik, terima kasih Syah Musa di Angkasa Puri. Bertemakan Malaysia Madani Teras Kecemerlangan Koperasi. Sambutan kali ini juga julung kali diadakan di Sabah dan hari ini merupakan hari kedua sambutan di sini yang telah pun berlangsung sejak semalam dan akan berakhir esok. Dan bersama dengan saya ketika ini ialah Puan Siti Azlin binti Ahmad Dauta, iaitu Naib Pengerusi Eksekutif Operasi dan Kawal Selia Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan sambutan koperasi di Sabah ini, kita bersama dengan Puan untuk kongsikan sejauh mana Puan pencapaian gerakan koperasi dalam membantu meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat dan juga menangani kos sara hidup ni Puan. Okay, terima kasih. Kerajaan telah mengiktiraf koperasi sebagai salah satu platform untuk membantu kerajaan menangani kos sara hidup di rakyat dalam keadaan rakyat Malaysia. Jadi melalui kita ada program-program seperti jualan badani yang boleh mengurangkan harga barangan terpilih sehingga 15%. Kita juga ada koperasi yang akan bertanggungjawab untuk membekal barang-barang yang boleh dijual pada harga perpatutan di seluruh Malaysia. Okey Puan, kongsikan juga berkenaan dengan apa antara pengisian dilaksanakan sepanjang bulan koperasi ini dan juga sambutan Hari Koperasi Negara pada tahun ini. Okey, kerajaan juga telah mengiktiraf sebagai bulan Julai adalah bulan untuk menyambut Hari Koperasi di Malaysia. Jadi antara pengisian dia adalah kita bermula di Kuantan, pelancaran bulan koperasi kebangsaan dan kemudian kita bawa ke Sabah untuk
mengadakan Majlis Apresiasi Gerakan Koperasi bersama TYT Tun, dan hari ini adalah Majlis Perasmian Hari Koperasi Negara 2023, dan seterusnya kita akan mengadakan hari penutup bulan Koperasi Kebangsaan yang juga akan diadakan di Sabah, dan selepas itu kita ada Asia Pacific Cooperative Youth Summit yang juga akan diadakan di Sabah di Kota Kinabalu pada 30 bulan Julai 2023. Okey, mungkin apa hasrat dan juga harapan Puan untuk gerakan koperasi pada masa hadapan, Puan? Okey, kita ingin melihat bahawa koperasi ini dijadikan satu amalan budaya hidup dalam masyarakat di Malaysia, dan untuk itu kita telah mengadakan berbagai program promosi untuk menggalakkan lagi masyarakat untuk menubuhkan koperasi, khususnya koperasi-koperasi yang boleh memainkan peranan dan memenuhi keperluan mereka bersama. Contoh dia membuka kedai di luar bandar dan sebagainya. Okey, Puan, terima kasih sekali lagi kepada Puan Siti Azlin binti Ahmad Dautan, Naib Pengerusi Eksekutif Operasi dan Kawaselia Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Jadi untuk orang ramai ataupun masyarakat sekitar di Kota Kinabalu, bolehlah datang beramai-ramai seawal jam 9 pagi hingga jam 10 malam untuk sama-sama meriahkan Hari Koperasi ini, dan juga kecuali pada hari terakhir iaitu esok hari, sambutan hanya akan sampai ataupun tamat pada pukul 5 petang. Jadi untuk anda yang masih lagi belum sampai ataupun datang, boleh datang untuk anda lihat sendiri. Anda dapat memeriahkan sebab pelbagai produk ada di sini untuk anda dapatkan, kerana kebanyakannya adalah produk tempatan yang pastinya untuk menyokong semua produk-produk tempatan supaya lebih lagi maju di kalangan masyarakat kita sendiri. Dan juga saya kira sekian untuk laporan kita pada kali ini, dan juga mengharapkan anda terus setia bersama kami, dan saya Magdalena Demol kembali kepada rakan kita Syah Musa di Angkasa Puri. Silakan. Ringgit dijangka dinaikkan antara paras RM4.54 dan RM4.55 dengan kecenderungan meningkat minggu depan. Ia berikutan pelabur menunggu hasil mesyuarat Jawatankuasa Pasaran Terbuka Rizab Persekutuan Amerika Syarikat FOMC. Ketua Ahli Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata mesyuarat FOMC yang akan diadakan pada 25 hingga 26 Julai depan dijangka mengumumkan kenaikan 25 mata asas dalam kadar dana persekutuan FFR. Walaupun telah ditetapkan, penilaian terbaru mereka mengenai keadaan ekonomi semasa adalah faktor utama yang akan memacu pasaran pertukaran asing. Ia juga akan menentukan nilai dolar Amerika Syarikat ketika kebimbangan terhadap prospek pertumbuhan global telah meningkat. Oleh itu, sekiranya Fed menurunkan kadar faedah, ringgit boleh bergerak ke arah paras sokongan segera pada RM4.54. Lawatan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Vietnam membuka ruang kepada industri tempatan bekerjasama rapat dengan rakan dagang ASEAN. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat lawatan 2 hari itu mampu meningkatkan lagi hubungan perdagangan antara kedua-dua negara. Kedua negara, dan ini memberikan satu juga kata petanda ataupun yang positif bahawa negara kita mempunyai pemimpin yang sanggup kata pergi untuk berjumpa dengan pemimpin negara di luar itu untuk meneroka peluang sedemikian rupa. Jadi saya melihat lawatan Perdana Menteri ke Vietnam ini sebenarnya bukan sahaja untuk kata mengeratkan lagi hubungan diplomatik antara kedua negara, tetapi sebenarnya adalah satu ruang untuk industri tempatan untuk bekerjasama dengan lebih rapat lagi dengan rakan dagang ASEAN. Vietnam ialah rakan dagang ke-12 terbesar Malaysia di dunia. Tampil sebagai perancang kewangan palsu antara taktik terbaru sindiket penipuan dalam talian. Menurut Persatuan Perancang Kewangan Malaysia (FPAM), trend itu semakin meningkat seiring permintaan terhadap perkhidmatan perancang kewangan selain berpunca daripada kealpaan mangsa sendiri. Tegasnya Presiden FPAM, Rafiq Hidayat Muhammad Ramli, khidmat perancang kewangan hanya boleh ditawarkan individu atau syarikat berlesen yang memperoleh akreditasi dari Pengawal Selia Kewangan.
Pelancong Kepala Malaysia ni adalah gelaran yang terkawal. Gelaran yang terkawal. Tak semua orang boleh guna pakai. Tak semestinya walaupun you dah complete you punya pengajian, you dah dapat sertifikat, you boleh pakai gelaran tersebut. Hanya yang telah mendapat kelulusan daripada pihak Kawasan Liar sebagai Suruhanjaya Sekuriti baru kita boleh menggunakan gelaran tersebut. Bagi melindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan, FPAM menasihatkan orang ramai supaya membuat semakan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC, senarai individu berlesen dan berdaftar selain membuat semakan dengan syarikat perancangan keuangan berkenaan sebelum membuat sebarang pembayaran atau pelaburan. Dalam website Suruhanjaya Sekuriti itu you boleh check, you tak perlu tahu nama penuh pun, you hanya perlu type sebahagian nama orang tu, kalau dia akan keluar dan dia akan keluar nombor lesen dia. So jikalau tak keluar di website Suruhanjaya Sekuriti itu, maksudnya dia tak ada lesen. Mangsa penipuan hendaklah segera melaporkan kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC menerusi talian 997. Perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 6 orang maut manakala 53 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan sebuah bas dan trak kargo di barat Mexico. Kemalangan berlaku kira-kira 1 pagi waktu tempatan di lebuh raya La Piedad Vista Hermosa, bampiran Bandar Yurecuaro. Menurut pejabat peguam negara, bas penumpang berkenaan dalam perjalanan ke Oaxaca dari San Quentin, Baja California merempuh sebuah trailer hingga terbakar. 6 orang maut termasuk kedua-dua pemandu, manakala mangsa yang cedera dibantu paramedik sebelum dibawa ke hospital. Mayat mangsa dibawa ke pusat forensik untuk tujuan pengecaman. Gelombang haba akibat cuaca panas dijangka terus melanda sebahagian besar kawasan dunia hingga sepanjang Ogos. Ia susulan suhu tinggi yang mencecah rekod sejak beberapa minggu lalu. Pertubuhan Meteorologis Dunia WMO menjangka suhu di Amerika Utara, Asia, Afrika Utara dan Mediterranean melepasi 40 darjah Celsius minggu ini seiring peningkatan gelombang haba. Penasihat kanan haba ekstrim WMO John Nair berkata sejajar perubahan iklim, gelombang haba semakin kerap berlaku dan berentasi musim. Eropah Selatan kini sedang bergelut dengan gelombang haba yang mencecah tahap rekod baru ketika kemuncak pelancongan musim panas sehingga mendorong pihak berkuasa mengeluarkan amaran risiko masalah kesihatan dan kematian yang meningkat. Cuaca melampau turut menjejaskan kehidupan jutaan penduduk di Amerika Syarikat dengan suhu tinggi dilaporkan dari California Selatan hinggalah ke Deep South. Cuaca panas terik juga melanda Timur Tengah. Gabungan 8 parti diketuai PewThai, parti politik kedua terbesar yang memenangi pilihan raya di Thailand, akan berusaha sedaya upaya meraih sokongan ahli parlimen untuk calon Perdana Menterinya pada sidang parlimen Khamis depan. Gabungan itu memperoleh 312 daripada 500 kerusi di Dewan Rakyat dan memerlukan sokongan tambahan untuk mendapatkan 375 undi yang diperlukan daripada 749 anggota parlimen. Pemimpin Parti PewThai, Chornan Srikau berkata dengan masa yang terhad parti perlu bekerja keras untuk mendapatkan sokongan semasa pengundian calon Perdana Menteri. Terdahulu, gabungan 8 parti itu bertemu untuk membincangkan cara mendapatkan sokongan bagi membentuk kerajaan. Parti Move Forward MFP pada Jumaat mengumumkan akan memberi laluan kepada sekutunya PewThai membentuk kerajaan setelah Pita Lim Jaronrat gagal memperoleh sokongan parlimen. MFP akan memilih calon Perdana Menteri PewThai pada Khamis depan. Serita Tavisin, 60 tahun, hartawan hartanah dari Parti PewThai dijangka dicalonkan.
Perkembangan sukan, Menteri Belia dan Sukan Hana Yom menyerahkan geran padanan sukan berjumlah RM1 juta kepada Persatuan Karate Malaysia MAKAF. Ia sempena penganjuran kejohanan Karate Asia edisi ke-19 yang sedang berlangsung di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka MITC. Menurut Hana, jumlah yang diluluskan itu diharap akan digunakan untuk penganjuran lebih banyak kejohanan bertaraf dunia untuk meningkatkan prestasi atlet negara. Seperti sesi town hall yang telah kita anjurkan dengan ramai atlet kata mereka perlukan banyak lagi platform seperti ini untuk mereka memperbaiki ranking mereka dan mereka boleh mengukur prestasi mereka berbanding dengan negara lain. Itu sebab kita wujudkan geran padanan seperti ini untuk bantu Persatuan Sukan. Dalam perkembangan sama, Presiden MAKAF Datuk Nur Azmi Ahmad akui jumlah geran padanan sukan diluluskan itu mampu membantu badan induk tersebut membuat perancangan lebih rapi. 1 juta tu pun dah terbaik daripada kita tak dapat langsung, dan kita akan ikut SOP kerajaan apabila kita selepas kejohanan ini, dan kita pastikan peruntukan tu diguna dengan sewajarnya. Ada pembangunan dan juga pembelanjaan dari segi kejohanan yang kita langsungkan. Kejohanan Karate Asia kali ini menyaksikan penyertaan seramai 388 mewakili 32 negara termasuk penyandang juara keseluruhan Jepun. Perkembangan hari kedua kejohanan Karate Asia 2023, atlet karate wanita negara Si Syahmal Rani tidak menepati ramalan apabila tewas seawal pusingan pertama kejohanan hari ini. Pada perlawanan yang berlangsung di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka MITC, Syah Malarani tewas menentang lawan dari Thailand, Chan Yanut Chip Pensuk dengan keputusan 6-5 dalam saingan komite wanita bawah 50 kg. Sementara dalam saingan kategori komite lelaki bawah 84 kg menyaksikan Muhammad Arif Afifuddin tidak berupaya meneruskan rentak kemenangan apabila tewas pada aksi suku akhir menentang jago Jepun Shimada Rikito. Nasib sama turut menimpa dua lagi wakil negara Amirah Syahrah Azlan dan Mathuri Puvasnesan. Beralih ke saingan Liga Super, jaringan Nathaniel Ringo menanapkan impian Kuching City FC untuk menamatkan kemarau 15 perlawanan tanpa kemenangan. Pasukan itu sekadar seri 2-2 menentang Kelantan FC dalam saingan yang berlangsung di Stadium Negeri Sarawak malam tadi. Dalam saingan tersebut menyaksikan pelawat terlebih dahulu mengejutkan tuan rumah apabila ketua pasukan Kelantan FC Muhammad Hafizan membuka tirai jaringan pada minit ke-4. Bersambung babak perlawanan, penyerang Kuching City FC Abu Kamara menyamakan kedudukan 1-1 pada minit ke-58. Giliran pasukan bimbingan Kamaluddin Akil itu berada di depan apabila Kamara meledak gol kedua peribadi menerusi sepakan penalti 10 minit kemudian. Bagaimanapun, kedudukan itu berubah apabila Sri Ringo memastikan Kelantan tidak pulang dengan tangan kosong menerusi jaringan penyamaan pada minit ke-79. Berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuh harapan. Assalamualaikum.